Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri, dan seburuk-buruk perkara, muhdasatuha, ialah perkara dalam agama yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah, maka sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan itu merupakan perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah satu kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah di dalam neraka. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan rasa syukur kita yang tak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian ayat-ayat Al-Quran yang bertemakan perumpamaan, al-amthal, yang bertemakan permisalan. Yang mana malam ini adalah siri yang ke-19, ya, siri yang ke-19, yang mana kita minggu lepas kita tak dapat jalankan. Alhamdulillah malam ni kita dapat menyambung kembali. Baik, apa perumpamaan yang kita nak pelajari pada malam ini? Okey, kita tengok terlebih dahulu senarai semak perumpamaan. Okey, seperti biasa saya akan mulakan dengan memaparkan senarai semak yang telah pun kita sediakan semasa permulaan pengajian ini dijalankan. Jadi kita tengok senarai semak. Kalau ada sesiapa yang belum lagi dia menerima senarai semak ini, tolong maklumkan. InsyaAllah kita akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, sebab penting senarai semak ini. Ia umpama silibus pembelajaran kita. Walaupun kita belajar tak ada pendaftaran, kan, kita belajar ni macam ikut dan lah. Maksudnya siapa sempat belajar, siapa tak sempat tak apa, kan. Tapi kita tetap kita tetap ada strukturnya, kita tetap ada senarai semaknya, silibusnya, supaya kita dapat memandu, memberi kemudahan kepada kita. Kita dah terlepas tajuk apa, kita dah sampai tajuk yang mana. Jadi ini mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengikuti kelas pada hari Khamis malam Jumaat. Okey, malam ni kita nak belajar perumpamaan nombor. Kalau tengok secara semak, kita akan belajar perumpamaan yang ke berapa malam ni? Kita nak belajar yang ke-17. Kita tengok yang ke-17. Yang ke-17 iaitu perumpamaan yang berada dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 58.
ayat 58 ini dalam Quran berada pada muka surat yang keberapa? Muka surat yang ke-158. Perumpamaan ni tentang apa? Tentang perbandingan satu negeri yang baik Allah bandingkan dengan negeri yang buruk. Itulah perumpamaan yang kita akan pelajari pada malam ini. Jadi, ada tak sesiapa di kalangan tuan-tuan dan puan yang baru lagi mengikuti pengajian perumpamaan? Boleh berikan maklum balas dekat ruangan chat. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan suka untuk dalam pengajian kita ini, kita sangat, kalau tuan-tuan nak buka kamera boleh, tak tidak dilarang, tapi pastikan aurat telah ditutup dengan baiklah, kan. Kalau buka kamera pun boleh, kalau tuan-tuan nak bertanya melalui audio pun boleh, kalau tuan-tuan nak memberikan maklum balas secara verbal pun boleh buka audio, kita tak kawal lah, tapi tolong perhatikan baik-baik supaya audio tidak terbuka menyebabkan gangguan kepada pengisian kita pada kelas pada malam ni. Okey, ada tak? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada masih yang macam baru lagi ikuti, jangan bimbang. Okey, segala rakaman dia berada pada FB page Malaysian Tadabbur Academy ataupun boleh lihat di YouTube. Kita ada playlist senarai perumpamaan telah kita pelajari sebelum ini. Jadi kita dah sampai yang ke-17. Berapa perumpamaan yang kita akan pelajari? InsyaAllah dalam senarai kita buat sampai 66. Bila nak sampai 66 ni, wallahu ta'ala alam, mungkin sampai tahun depan kot. InsyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita, Allah bagi kita panjang umur, diisi dengan kebaikan, Allah memudahkan urusan kita. Okey, kalau dah jelas, mari kita sama-sama melihat ayat nombor 58 dalam surah Al-A'raf. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, boleh buka muka surat 158. Okey, saya akan paparkan ayat yang saya maksudkan untuk sama-sama kita memudahkan kita merujuk. Okey. Okey, sebelum tu saya mohon maklum balas, nampak tak nota PowerPoint yang saya paparkan sekarang? Nampak, Ustaz. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, suara saya jelas ke tuan-tuan dan puan-puan? Jelas. Okay. Jelas, Ustaz. Kalau ada rakan-rakan kita yang melihat di FB page Malaysian Tadabbur Academy, jika tak jelas silakan berinteraksi ya, silakan tinggal maklumat di ruangan komen. InsyaAllah nanti ada rakan kita yang akan juga melihat di FB page. Okay. Perumpamaan yang ke-17 tadi kita telah sebutkan nombor surah, nombor ayat, tak perlu kita ulang lagi. Kita terus pergi kepada keterangan ayat. Okay, keterangan ayat tu maksudnya ayat itu apa, lepas tu terjemahan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Okey, itulah ayat nombor 58. Okey, mari kita sama-sama melihat terjemahan ayat. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baladut thayyibu, dan negeri yang baik. Allah sebut negeri, dia panggil al-balad. Al-balad itu negeri. Kalau baik, at-tayyib. Baik disebut at-tayyib. Dan negeri yang baik, kata Allah. Baik negeri itu. Okay, negeri baik adalah bukan merujuk kepada negeri tu maju ke, negeri tu KDNK dia bagus ke, ekonomi dia bagus ke, bukan. Tapi dalam ayat ini dia merujuk kepada tanah yang ada pada negeri itu. Allah kata dan negeri
baik, merujuk ke tanah itu, kata Allah, yakhruju nabatuhu. Tanah itu, okey, dia telah menumbuhkan tanaman. Okey, dia maksudnya tanah tu negeri yang baik. Maksudnya tanah di negeri itu punya baik, tanah tu dia telah mengeluarkan tanaman biizni rabbih, dengan izin Allah. Okey. Okey, faham dulu apa ungkapan apa potongan ayat yang pertama ini. Okey. Kemudian Allah nak bandingkan. Allah nak bandingkan pula dengan wallazi khabutha, dan negeri yang khabutha. Khabutha adalah negeri yang tidak baik. Negeri yang tidak baik maksudnya negeri yang tanahnya itu gersang, tanahnya itu tidak elok. Bukan gersang tapi tanahnya yang tidak subur. Okey. So apabila tanah dia tidak baik, Allah kata apa? La yakhruju illa nakida. Tak tumbuh pun tanaman daripada tanah itu, kecuali kalau ditumbuh pun tumbuh yang macam terbantut, tidak sempurna. Tumbuh juga sikit tumbuh dia. Lepas tu tumbuh dia pula tidak sempurna. Okey. Ini sebenarnya adalah permisalan. Apa yang Allah nak misalkan? Okey, Allah menggunakan negeri yang baik dan negeri yang tak baik merujuk kepada apa? Nanti kita akan bincangkan. Okey, so perumpamaan dia Allah menggunakan negeri yang baik, negeri yang tak baik. Negeri yang baik keluar tanam-tanaman, negeri tak baik dia tak tumbuh apa-apa. Kalau tumbuh pun terbantut. Okey, lanjutan terjemahan ayat Allah mengatakan kadzalika, macam itulah kata Allah, nusarriful ayati, kami menerangkan ayat, tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami, liqaumi, bagi orang, bagi kaum, yashkuruna, yang sentiasa nak bersyukur. Jadi Allah Ta'ala kata perumpamaan negeri yang baik, negeri yang tak baik tadi itu menunjukkan bahawasanya adalah tanda-tanda yang membuktikan Allah tu berkuasa. Allah tu berkuasa dari sudut apa? Allah berkuasa maksudnya ada bumi keluar tanaman, ada bumi tak keluar tanaman. Okey. Allah kata perumpamaan itu pada dua negeri itu adalah apa? Adalah di antara cara untuk Allah mengajar manusia supaya dia bersyukur. Okey, bersyukur ni dikaitkan dengan apa? Nanti kita akan bincangkan. Okey. Jadi ini adalah terjemahan ayat. Okey, kalau baca terjemahan ayat, kalau macam saya pun tak faham juga sebenarnya kan. Apa negeri yang baik tu, negeri yang tak baik tu. Okey, inilah perumpamaan. So perumpamaan ni dia tak boleh baca hanya pada terjemahan. Kita kena baca pula pada pentafsiran. Okey, pentafsiran. Sebab itu untuk faham Quran, tambah-tambah lagi yang bentuk perumpamaan ni, kita kena lihat tafsiran ayat. Okey. Jadi kita pergi kepada tafsiran ayat. Maksudnya kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Apa maksud ayat itu? Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir, nama kitab tafsir dia Tafsir Al-Quranul Azim, ataupun mudah orang sebut nama, biasanya kitab tafsir ni mudah dia akan guna nama pengarang tu. Pengarang tu nama Ibnu Kathir atau nama tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir tu pengarang kitab tu. Kitab tafsir Ibnu Kathir ni sangat popular dan sudah ada terjemahannya. Senang nak cari. Okey. Dalam tafsir Ibnu Kathir, pada keterangan ayat 58 tadi tu, Ibnu Kathir dia telah menukilkan ulasan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas.
radhiyallahu anhuma. Kita semua tahu kalau orang belajar ilmu tafsir, dia mengetahui salah seorang tokoh pentafsir, tokoh sahabat yang sangat mahir memahami ayat Al-Quran, salah seorang antaranya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni ketika mentafsirkan ayat tadi, dia mengatakan ayat ini merupakan perumpamaan yang Allah sebut berkaitan dengan orang yang mukmin benar-benar beriman dengan orang-orang kafir. Okey. Kalau kita baca tafsiran Ibnu Katsir ni, kita dapat bahawa perumpamaan tadi rupanya sasarannya adalah untuk mengumpamakan orang beriman dengan orang yang tak beriman. Okey, Allah umpamakan orang beriman ni seperti apa? Allah umpamakan seperti negeri yang baik yang keluar tanam-tanaman daripadanya. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu. Kalau orang kafir pula diumpamakan seperti apa? Dia diumpamakan seperti negeri yang khabutha, yang tidak baik. Lepas tu pula tak keluar pun tanaman dalam negeri itu. Kalau keluar pun sikit saja, kurang sempurna. Okey. Jadi berdasarkan apa yang diulas oleh Ibnu Katsir tadi, kita dapatlah peringkat awal, oh rupanya perumpamaan ni Allah nak bandingkan orang beriman ini dengan orang yang tak beriman. Okey, tapi belum lengkap lagi. So kita kena baca lagi. Kan kenapa Allah kata kenapa digunakan macam diumpamakan tanah yang subur keluar tanaman. Kenapa guna tanaman? Kenapa guna tanah? Nanti kita akan bincangkan. Dia macam ni lah, macam kita guna perumpamaan kan. Contoh kita guna perumpamaan apa? Kita gunakan perumpamaan bagai air yang dicincang tidak akan putus. Kita tahu air dicincang tu diumpamakan untuk siapa? Okay, diumpamakan seperti hubungan adik-beradik. Betul tak? Kenapa guna air yang dicincang? Mesti kita tahu sebab air tu kalau kita cincang dia takkan putus. Jadi ada sebab kenapa gunakan air kepada menganalogikan hubungan adik-beradik. Begitulah persoalannya. Kenapa Allah menggunakan orang mukmin ini disamakan, dimisalkan seperti tanah yang subur. Kemudian negeri yang baik, tanahnya subur. Keluar pula tanam-tanaman. Begitulah sebaliknya. Nanti kita akan kupas. Okey, berikutnya, mari kita lihat lagi keterangan tafsir ayat. Okey, kalau kita rujuk dalam tafsir yang satu lagi, iaitu tafsir At-Tabari. Dalam Jami' Al-Bayan. Al-Imam At-Tabari ni, beliau mentafsirkan negeri yang baik itu, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu. Imam At-Tabari dia ada bagi penjelasan. Dia kata negeri yang baik, tanamannya keluar tumbuh, dia diumpamakan seperti orang beriman yang baik dan amalan orang beriman tu pun baik. Maknanya apa? Okay. Maksudnya kata Imam Al-Tabari, negeri yang baik itu dimisalkan pada orang beriman yang baik. Maksudnya orang beriman yang baik ini, dia diumpama tanah yang baik. Sebab kita tadi, negeri yang baik tadi adalah merujuk kepada tanah yang ada pada satu tempat. Okey. Tapi kita akan lagi banyak kita baca tafsiran, lagi mendalam kita faham. Okey. Lepas tu, kalau tanah yang baik, dia akan keluarkan tanaman kan? Jadi orang beriman yang baik ni, so dia akan keluarkan sesuatu. Kalau tanah, dia keluarkan tumbuh-tumbuhan. Dia keluarkan sayur, dia keluarkan buah-buahan. Orang beriman ni, dia akan keluarkan bentuk apa? Amalan. Itulah maksud dia. Okey? Jelas ke setakat ni? Okey. Saya pergi lagi ulasan Al-Imam At-Tabari.
Ibnu Tabari pula kata, dia kata ayat yang kata wallazi khabutha la yakhruju illa nakida, dia kata ia sebenarnya Allah nak misalkan seperti orang kafir yang buruk. Orang kafir ni dia diumpamakan tanah yang buruk. Lepas tu pula orang kafir ni dia dah kafir. Lepas tu pula amal dia pun buruk. Amalnya buruk, dia pun buat amal juga. Dia pun buat juga amal. Tapi amal yang dia buat di sisi Allah itu tak diterima, buruk. Sebab apa? Sebab dia tadi iman kan. Macam tu juga tadi, ada tanaman keluar juga dekat tanah tu. Tetapi bentuk apa? Illa nakida. Melainkan dia terbantut. Maksudnya kalau dia terbantut tu maksudnya macam tak boleh guna lah. Kan? Jadi orang beriman ni, orang kafir ni pun, dia pun buat juga amal. Tapi amal dia di sisi Allah adalah amal yang buruk. Kenapa? Kerana tak didasari oleh iman. Okey, setakat ni kalau baca gabungkan pentafsiran Ibnu Katsir, digabungkan juga dengan pentafsiran Al-Imam Tabari, setakat ni boleh faham tak? Okey. Bolehkah? Sebab saya nak sambung lagi pentafsiran ni. InsyaAllah faham, Ustaz. InsyaAllah. Okey, saya lanjutkan lagi ya. Okey. Lepas tu pula kita nak cari lagi. Okey. Lepas tu kita kena banyak baca, kena banyak rujuk. Okey, kalau siapa yang tak faham, dia perlukan saya ulang, tolong bagi tahu. InsyaAllah saya akan ulang lagi. Sebab saya memang suka banyak mengulang. Saya suka buat repetition banyak. Kadang ada orang tak suka juga. Pasal apa? Dia kata lambatnya nak habis ni. Dia tunggu yang next tu. Tapi ada juga macam kita ni, kan, yang macam sekali sebut, tak faham lah makcik. So, kita ulang sekali lagi. Ulang kali kedua, insyaAllah dia boleh faham. Okay. Dalam tafsir yang sama, Al-Tabari kata, Al-Imam Al-Tabari ni dia menukilkan ulasan daripada As-Suddi. As-Suddi ni siapa? As-Suddi ni adalah seorang tabi'in. Dia juga di antara anak murid sahabat yang pandai juga dalam bab mentafsirkan ayat Quran. Jadi As-Suddi kata apa? Ayat yang Allah kata bumi baik, lepas tu keluar tanaman tadi tu, daripada bumi yang baik tu, As-Suddi kata apa? Tengok dia ulas. Dia kata, apabila Al-Quran telah masuk ke dalam hati orang beriman. Ini kita dah sebut tadi, ingat tak? Bumi yang baik tadi ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Lepas tu kalau orang beriman ni, dia akan keluarkan apa? Hasil orang beriman ni apa? Dia buat amal. Umpama tanah keluarkan tumbuhan. Jadi Al-Sudi kata, apabila Al-Quran telah masuk ke dalam hati orang beriman, mereka boleh terima Al-Quran itu. Jadi mereka pun beriman dengan itu maksudnya dengan Al-Quran tu. Kita tinggal perkataan dengannya tu. Okey. Lepas tu pula, kalau dia dah boleh terima wahyu Al-Quran tadi tu, okey. Lepas tu apabila iman dia, maksudnya macam ni, isi kandungan Al-Quran telah sampai ke dalam hati dia. Apabila dia sampai ke hati dia boleh terima wahyu tadi tu. Apabila dia boleh terima, maka iman dia dalam hati itu telah menjadi kukuh. Okey. Kalau baca ulasan As-Suddi ni, dapat kaitkan tak dengan perumpamaan tadi? Siapa boleh memberikan maklum balas? Apa yang kita faham? Setakat kalau baca tafsir ni saja. Ada siapa-siapa boleh tahu ke macam mana? Okey, tak apalah, saya akan ulas. Okey, maksudnya macam ni. Bumi yang baik, tanah yang elok kan? Tanah. Okey. Tanah. Okey. Tanah kalau nak keluar tanaman, dia mesti memerlukan apa? Dia mesti memerlukan air kan? Jadi seolah-olah
air hujan yang Allah turunkan kepada satu bumi yang baik ini diumpamakan seperti wahyu Al-Quran yang telah Allah turunkan. Okey, kalau air hujan tu kena pada tanah, maka tanah dekat sini adalah umpama hati orang beriman. Okey, terherak ni. Ya kan? Okey. Okey. So, hati orang yang beriman ini umpama tanah tadi. Okey. Jadi kalau tanah yang baik, tanah tu subur, elok, tanah tu kan, keluarlah tanaman. Dia pun akan menumbuhkan tanaman. Jadi, kalau hati orang beriman ni baik, dia, maksudnya, kalau tanah tu baik, dia akan manfaatkan air hujan tu. Betul tak? Dia akan gunakan air hujan tu untuk suburkan tanah tu. Jadi, hati orang beriman umpama tanah yang baik. Jadi, Al-Quran itu umpama apa? Air hujan tadi. Jadi, air hujan kena pada tanah, tanah yang baik, dia akan gunakan air hujan tu untuk keluarkan tanaman. Jadi, hati orang beriman ini, apabila Al-Quran itu sampai kepada dia, tertumpah, kena pada dia, dia boleh serap wahyu Quran tu, itulah keluarnya iman. Betul tak? So, keluarnya iman itu, itulah umpama tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Okey. Ya, betul. Kalau Kak Liza sebut tu, hati orang beriman umpama tanah yang dapat menyerap air hujan. Betul. Tapi bukan sekadar dapat menyerap air hujan. Dia keluarkan daripada serap air hujan tadi, dia keluarkan apa? Dia keluar nabatuhu, tumbuh-tumbuhan tadi tu, tanaman tadi tu. Jadi orang beriman ni, dia boleh terima, dia boleh serap wahyu Quran tu dalam hati dia, maka dia akan, apabila dia boleh serap, maka keluarlah, nampaklah keimanannya. Umpama tanam-tanaman yang telah subur dalam tanah tu, kan telah jadi akar, maka keluarlah apa? Keluarlah tanaman tu. Macam itulah orang beriman. Apabila iman tu dah masuk pada dia, maka dengan iman tu keluarlah amal, 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 amal. Ikut iman dia tadi tu. Okey. Boleh faham ya, insya-Allah. Okey. Manakala tanah yang buruk tadi, negeri yang buruk, tak keluarkan hasil melainkan sikit tapi pun tak elok, As-Sudi kata, apabila Al-Quran telah masuk ke hati orang yang kafir, okey, hati orang kafir ni tak bagi kesan pun, hati dia tak terjentit, tak tersentap, tak terkesan apa pun. Umpama tanah, air hujan turunlah banyak mana pun, tapi tanah tu tak dapat nak serap air tu. So apabila hati orang kafir ni dia tak boleh nak menyerap iman tu, kan tak boleh suburkan tanah tadi, walaupun air dah dapat, walaupun wahyu Quran dah sampai pada mereka, maka apa? Maka tiada suatu iman pun yang telah tumbuh dalam hati mereka, seolah-olahnya tak dapat nak keluarkan apa-apa pun pada orang yang kafir itu dari sudut bentuk amal-amal. Okey, jelas. Kalau keluar pun yang tak apa, yang tak elok. Okey. Setakat ni jelas tak? Maknanya kita boleh buat ringkasan macam ni lah. Ringkasan dia macam ni. Negeri yang baik adalah merujuk kepada hati orang iman yang baik. Negeri yang buruk, tanah yang buruk, diumpamakan hati orang kafir. Okey. Yakhruju nabatuhu, mengeluarkan tanaman, umpama tumbuhnya iman dalam hati orang yang beriman tadi tu. Maka keluarlah juga amalan-amalan dia. Tapi kalau hati orang yang beriman apa? La yakhruju illa nakida, tidak tumbuh iman dalam hatinya. Seperti tak dapat keluarkan tanaman yang
subuh. Okey. Jelas ke? Tak jelas? Jelas insya-Allah kan? Boleh faham. Okey. Kalau kita baca tafsiran lain dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir Al-Misbah, Pak Kursyab dia kata macam ni. Sebenarnya dia nak terangkan perumpamaan tadi untuk apa. Patutnya saya baca awal-awal lagi, tapi saya nak letakkan di hujung sebab kita dah faham tadi. Dia kata, sebagaimana ada perbezaan jenis tanah dengan tanah, macam tu juga ada beza antara kecenderungan dan potensi jiwa manusia dengan manusia yang lain. Faham tak? Maksud dia, hati manusia ni tak sama. Umpama tanah tu pun tak sama. Ada hati manusia ni, dia nak berubah, betul tak? Dia nak menerima teguran, dia nak menerima peringatan. So, keluarlah hasil dia. Tapi kalau hati manusia yang memang nak menolak, dia nak bangkang, dia tak nak terima, maka dia tak dapatlah mengeluarkan hasil yang sepatutnya. Itulah yang nak diulas oleh Pak Kursyihab dalam tafsir Al-Misbah. Okey. Lepas tu, apa maksud moga-moga mereka yang faham ayat tu mereka menjadi bersyukur, yashkurun. Kata Al-Imam Murtabari, mereka kena syukur apa? Agar mereka mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka, seperti nikmat apa? Dapatnya huda, hidayah dan juga iman. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya, Allah nak kata, perumpamaan tadi tu moga-moga dah faham macam kita faham ni, kan? Moga-moga orang Arab musyrikin dia faham perumpamaan tu sebab mereka memang bertani. Mereka tahu tanah mana elok, tanah mana yang tak elok. Mereka nak dapat apa daripada tanah tu. Jadi orang yang tak, maksudnya orang beriman ni, kalau orang beriman, bila ditanam, keluar hasil, dia rasa, oh syukurnya dapat keluar hasil dari tanaman tu. Jadi, keluar hasil tu daripada mana? Daripada airnya Allah bagi, betul tak? So, bersyukurlah dapat sumber air tadi, tanahnya elok. Macam tu jugalah orang beriman kena syukur. Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk, Allah bagikan iman. Okey, itulah yang Allah nak sampaikan dalam perumpamaan ini. Okey. Jadi kalau kita dah faham perumpamaan ini, maka mari kita lanjutkan kepada perbincangan apakah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil untuk bekalan kehidupan kita selepas ini. Kita bukan sekadar nak faham, tetapi kita kena ada pengajaran dia. Sebab apa? Sebab itulah adalah tujuan utama kita belajar faham Al-Quran. Okey, pengajaran dia ini sekadar contoh saja daripada saya. Okey, nombor 1, P1, pengajaran 1. Kita dapati di sini, kalau kita perhaluskan lagi kan, kita akan dapati betapa bijaknya Allah mengumpamakan hati manusia dengan tanah. Kenapa Allah suka guna tanah? Dan kenapa Allah suka umpamakan tanah ni? Selalu Allah jadikan dia pemisalan kepada manusia. Jawapan dia, okey. Tanah ada di mana-mana tempat kita berpijak. Okey, kita mana di mana tempat kita berpijak. Okey, ada kaitan juga dengan kita manusia pun memang dari tanah. Betul tak? Kita memang daripada tanah. Sebab asal kita pun dari tanah. Okey, lepas tu tanah tu pula macam-macam kan? Tengok hadis ni. Hadis ini bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Siapa yang dah ikut kelas jejak 25 Rasul kisah Nabi Adam, dia telah belajar hadis ini. Tapi saya ulanglah untuk mengukuhkan betapa bijaksananya Allah dalam mengumpamakan manusia ini dengan tanah. Cuma bezanya tanah baik, tanah buruk. Okey. Kita tahu Allah ciptakan Adam daripada segenggam tanah yang Allah ambil dari seluruh bumi.
daripada tanah itulah keluarlah jenis-jenis manusia ikut jenis tanah tu. Sebab tu Nabi kata, ada manusia, dia keluar hidup dia berkulit merah, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang sawo matang. Betul tak? Lepas tu pula lepas tu ada pula manusia keluar, lain pula dia perangai dia. Ada yang peramah, ada yang pendiam, ada yang sedih aja, dan sebagainya. Kenapa? Sebab tanah yang Nabi Adam dapat, ya Allah buat Nabi Adam ni, tanah yang dicampur daripada seluruh bumi. Allah ambil segenggam dari seluruh bumi. Maksudnya tanah tu bercampur-campur. Mungkin ada tanah yang hitam, mungkin ada tanah yang merah kemerahan, mungkin ada tanah yang macam taklah hitam, taklah merah. Sebab tu keluarnya manusia lain-lain rupa paras. Betul tak? Sebab tu kalau kita fikir kan, kalau kita perhaluskan, kita macam kita renung, macam mana bapa sama Adam, seorang je bapa kita, mak kita pun sama, tapi keluar zuriat dia macam-macam. Kalau macam kita kan, adik-beradik, mak kita, bapa kita, mesti adik-beradik kita adalah irah-irah bapa atau mak. Betul tak? Tapi macam mana Adam, dia boleh keluarkan macam-macam jenis warna kulit. Mak kita sama Hawa. Kan? Kita terlupa rupanya Adam tu sendiri daripada tanah yang pelbagai. Okey. Betul tak? Daripada tanah pelbagai tu ada tanah yang keras, ada tanah yang lembut, ada tanah yang subur, ada tanah tak subur. Sebab tu manusia pun macam-macam lah perangai dia. Okey. Inilah yang Allah nak sebut. Jadi kalau orang tanya, kalau orang rasa pelik sangat, kenapa pula kan dekat tempat kita ni ada yang pendiam, ada yang begini, ada yang begitu. Kita kata, lah begitulah sifat jenis tanah yang Allah menciptakan Nabi Adam dulu. Jadi saya ambil maklumat ni kerana kita nak mengatakan betapa halusnya, betapa tepatnya perumpamaan nak diumpamakan manusia yang beriman, manusia yang kafir tu Allah sebut dengan tanah. Kerana kita dengan tanah memang tak dapat dipisahkan. Okey, pelajaran nombor 2. Kita dapat belajar kat sini ada kepelbagaian jenis tanah. Samalah sebenarnya kepelbagaian penerimaan manusia. Okey, tanah ada tanah yang dia boleh memanfaatkan hujan, ada tanah yang tak boleh nak memanfaatkan hujan. Macam itulah manusia. Ada yang dapat wahyu sama. Kan? Wahyu sama dapat. Tapi ada yang terima wahyu tu, ada yang tolak. Okey, untuk pelajaran nombor 2 ni, saya nak kukuhkan dengan satu hadis. Riwayat Bukhari Muslim. Faham baik-baik hadis ni. Hadis ni didapat memberikan kita penjelasan yang lebih lanjut. Okey. Tapi ni dipanggil hadis perumpamaan lah. Okey, tapi walaupun umpama ada kaitan dengan tajuk kita. Okey, perhatikan baik-baik. Mungkin tuan-tuan pernah dengar hadis ni, okay, anggap sebagai pengukuhan. Okey, sabda Nabi SAW, Nabi kata begini. Maksud hadisnya, Nabi kata diumpamakan hidayah, iaitu petunjuk, dan ilmu yang Allah mengutusku untuk sampaikan. Maksudnya Nabi kata apa? Aku ni Allah hantarkan aku kepada manusia, Allah hantar kepada Nabi ni nak buat apa? Nabi pun berilah hidayah, Nabi pun tunjukkanlah mana baik, mana buruk, Nabi pun bawa ilmu kan. Nak kenal Allah macam mana, yang jahat macam mana, yang syirik macam mana, yang kafir macam mana, yang tauhid macam mana. Nabi kata Allah hantar aku macam tu, kata Nabi, kepada manusia ini adalah seperti, kata Nabi, hujan lebat yang jatuh ke tanah. Ini perumpamaan dalam hadis. Mungkin lepas ni kita boleh belajar perumpamaan dalam hadis pula. Okey. Faham tak sakat ni perumpamaan tu? Nabi nak umpamakan, Nabi bawa wahyu, Nabi bawa hidayah, Nabi bawa ilmu tu untuk kenal Allah.
Kenal Islam ni umpama apa? Hujan lebat yang jatuh ke tanah. Jadi Nabi nak umpamakan Nabi ni hujan lebat. Jatuh ke tanah tu maksudnya siapa jatuh ke tanah tu? Manusia yang Nabi berdakwah. Umat Nabi SAW. Lepas tu Nabi kata, ada hujan ni lebat dia turun, banyak air dia. Tetapi kata Nabi, di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air dia. Sehingga tanah tu boleh keluar pula tumbuh-tumbuhan, lepas tu boleh keluar pula rumput-rumput yang banyak. Okey. Ini tanah jenis yang pertama. Okey. Lepas tu Nabi kata, ada pula jenis tanah tu keras tanah. Walaupun dia keras, tapi dia boleh tampung air. Dia boleh tampung air. Tampung air maksudnya tanah tu sekadar dia boleh simpan air je. Dia beza dengan tanah nombor 1 tadi. Kalau tanah nombor 1 tadi tu, dia boleh keluar pula tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Betul tak? Orang lain pun boleh makan daripada tumbuh-tumbuhan tadi. Betul tak? Orang lain boleh dapat manfaat. Betul. Tapi tanah kedua ni, dia tak keluarkan tumbuh-tumbuhan, tapi dia boleh simpan air. Air tu, manusia boleh minum daripada air tu. Betul tak? Haiwan pun boleh minum. Okey, ada juga manfaat dia. Tapi tak sama macam yang nombor 1 tadi tu. Okey. Dan Nabi kata, ada pula tanah yang permukaannya berbentuk lembah yang tak dapat tahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Nabi kata tanah jenis ketiga ni, dahlah dia macam curam, lembah, tak boleh nak takungkan air, betul tak? Lepas tu, kalau tak dapat takung air, maksudnya walaupun hujan turun lebat, macam hujan turun lebat tu macam tak bagi apa-apa faedah pun pada tanah tu. Manusia pun tak dapat manfaat dekat hujan tadi. Kalau tanah nombor 2, boleh ditakung air tu. Betul tak? Dia boleh guna air tu untuk minum dan sebagainya. Kalau yang nombor 1 tadi tu, dahlah dia boleh serap air tu, keluar pula tanam-tanaman, keluar padi. Sekarang ni isu beras kan? Okey. Tanah ketiga ni, dahlah tak boleh simpan air. Air pun tak boleh simpan. Tak boleh tumbuhkan tanaman. Maksudnya tanah ketiga ni macam tanah yang walaupun Allah turun hujan yang lebat. Okey. Setakat ni boleh faham 3 jenis tanah kan? Ni sebenarnya Nabi nak umpamakan. Nabi dah datang bawa wahyu, bawa Islam. Tapi ada manusia yang jenis 3 ni. So tanah yang 3 ni umpama jenis manusia. Lepas tu dekat hujung tu Nabi kata, perumpamaan itu adalah seperti orang yang belajar ilmu agama yang faham. Dia dapat manfaat daripada apa yang dia dapat. Lepas tu Nabi kata, begitu juga perumpamaan orang yang tak mahu fikirkan apa yang dia belajar, apa yang telah disampaikan dakwah pada dia, apa peringatan pada dia. Dia buat tak peduli je. Umpama tanah yang ketiga tadi. Tetap. Kalau tanah yang kedua tadi, mungkin dia dapat ilmu. Dia boleh ajar pula dekat orang. Tapi ada orang, dia dapat ilmu, mungkin untuk diri dia saja, tapi dia tak boleh ajar orang. Nombor 1 tadi tu, mungkin dia dapat ilmu. Dia boleh amal untuk diri sendiri. Lepas tu dia boleh ajar pula orang lain. Berbeza jenis manusia dengan ilmu. Betul tak? Okay. Ada orang pula, dah pergi kelas banyak, kelas sini, tak cukup online, pergi offline kan. Guru macam-macam guru dah dia belajar. Tapi tak berubah juga. Dah tak berubah juga. Nyusahkan orang pula tu, tak bagi manfaat apa-apa. Itulah yang Nabi nak buat perumpamaan. Okay, jelas tak setakat ni tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Jelas. Okay. Kalau dah jelas, habislah. Itu je yang kita nak pelajari. Tapi belum habis lagi sebab kita kena buat action plan dia. Apa tindakan yang kita kena ambil setelah faham ayat tadi? Maka tindakan yang paling utama sekali adalah apa? Adalah kita kena membenarkan, kita kena terima ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu dari Allah yang telah Allah turunkan. Maknanya kita kena jadi tanah. Kita kena jadi tanah macam mana?
tanah yang boleh serap air itu. Betul? Tanah yang boleh manfaatkan air itu. Jadi, cara kita macam mana? Kita kena benarkan. Kita kena benarkan, maksudnya kita kata apa? Ya, ini memang wahyu dari Allah ni, memang ayat-ayat Allah ni. Lepas tu kita kena terima. Terima tu, kalau kita salah, maka pula salah. Kalau kita kena betulkan, kita lah kena betulkan. Okey. Tindakan yang kedua, tindakan kedua ni, dia macam tadi. Tanah tu subur, dia boleh serap air. Umpama kita benarkan, kita terima. Lepas tu kalau kita dah benarkan, kita dah terima wahyu tadi tu, kita kena buat apa? So kita kena tunjukkanlah, buktikanlah apa yang kita terima tadi. Umpama keluarlah tumbuh-tumbuhan. So cara kita mengeluarkan ayat-ayat yang kita telah terima tadi tu dengan bentuk apa? Kita laksanakanlah segala isi kandungan Al-Quran. Laksana ni maksudnya tunjukkanlah bukti dengan amal-amal. Contoh, orang bacakan satu ayat Quran kepada kita. Ayat tu tentang apa? Ayat tu tentang haramnya apa? Haramnya makan harta secara batil. Kan? Ada orang boleh terima, salah, aku lupa ni kan. So dia buat apa? Dia terima ayat tadi, kemudian dia akan ubahlah diri dia. Itu yang dia melaksanakan tadi. Keluarlah tumbuhan tadi tu. Tapi ada orang walaupun dia dah belajar, dia dapat dah petunjuk tadi, tapi tak berubah juga. Kalau ubah pun sikit-sikit, cetot dia macam tu sikit je. Jangan macam tu. Jadi inilah tindakan yang perlu kita ambil. Ini sekadar contoh untuk metodologi pembelajaran tadabbur. Okey, kita dah belajar teknik macam mana? Kita belajar macam mana? Pertama, dapatkan dulu keterangan ayat dia. Lepas tu baca terjemahan. Langkah kedua, tengok tafsiran. Baca banyak sikit tafsiran. Okey, lepas baca tafsiran, dah faham tadi, baru kita pergi kepada pengajaran dia apa. Lepas pengajaran, mesti kita kena ada usaha berazam untuk kita ubah diri kita. Sebab Quran tu petunjuk, so dia akan menunjukkan kita mana yang betul, kita kena ubah. Tu yang keluar kepada tindakan-tindakan. Maknanya, semakin lama kita faham Quran, semakin baik kita sepatutnya. Semakin dekat kita kepada Allah. Semakin fikirkan akhirat. Semakin nampak dunia ini kecil. Semakin rindu nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin apa? Semakin mencari redha Allah. Tapi kalau ikut kelas tadabbur, ikut, tapi tidak ada perubahan pada minda, cara berfikir masih lagi duniawi, masih lagi tak mau berubah pada tindakan, amal pun tak ada perubahan, ada sesuatu yang tak kena pada pembelajaran yang dia ikut. Jadi itulah sedikit yang dapat kita pelajari. Moga-moga pengisian pada malam ni ada manfaat untuk kita semua. Tak dapat banyak, dapat sikit pun sudah memadai. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak? Atau nak ada apa-apa penambahan ke? Tak semua yang saya sampaikan ni kadang-kadang benar. Kalau saya tersalah, tolong tegur. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada kekurangan, ada lagi maklumat lain yang boleh tambah, boleh juga tambah. Silakan tuan kita sama-sama belajar. Okey, ada apa-apa persoalan ke? Dekat-dekat FB page ada tak Kak? Kak Tak Liza? ada. Tak ada. Kat FB tak ada. Tak ada soalan. Ada komen apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Kat FB ni macam itulah ya, dia ni. Okey. Jazakumullah khair Kak Nurhalina. Okey, alhamdulillah Kak. Okey. Kalau tiada, saya nak bagi kerja awal lah, persediaan awal untuk minggu depan. Okey, minggu depan, hari Khamis malam Jumaat, insya-Allah. Okey, sila baca. Nampak tak saya semak saya paparkan ni? Nampak. Okey. So, alhamdulillah hari ni kita dah siap yang ke-17. Okey. Kita dah siap yang ke-17. Jadi, minggu depan, kalau boleh baca terlebih dahulu. Masih surah Al-A'raf ya. Yang ke-18 minggu depan. Okey, baca surah Al-A'raf.
ayat 175 dan 176, dua ayat ya, 175 dan 176. Buka muka surat 173, iaitu kisah perumpamaan anjing yang menjelir-jelir lidah dia. Ni Allah nak umpamakan siapa pula ni? Siapa pula diumpamakan seperti anjing ni? Yang dia menjelir lidah. Jadi nak faham ayat 175 sampai 176 ni, maka kenalah baca tafsir. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar ya, perumpamaan yang ke-18. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih perhapus dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis